KPM. Saya nak beli buku. Banyak buku kat sini. Baik, selamat datang. Bang, saya nak tanya. Saya nak cari buku ni lah. Namanya Koleksi Cerita Haiwan. Ada tak bang? Oh, ada. Nak banyak ke? Saya nak 10. 10? Banyaknya. Kawan-kawan saya kita semua suka baca buku. Oh, okey, ada ke, bang? boleh. Saya tengok stok dulu ada berapa ya. 1, 2, banyak 3. juga macam-macam buku Alamak, lainnya kita ada cuma macam ada 4 je lah stok. Betul ke buku ni? Ada 4 je. Oh, tak apalah. Kalau tu pun ya betul lah ni koleksi cerita haiwan. Sama dengan saya ada ni. Okey. Saya suka ni. Macam sama je muka. Macam sama? Saya lah penulis buku ni. Oh, ya ke? Yeah. Kalau macam tu kan, kalau boleh, saya nak dapatkan tanda tangan boleh? Oh, boleh. Tak ada masalah. Tapi kena bayar dulu. Baik, saya bayar dulu lah. Okey. Nak tanda tangan. Sambil-sambil tu saya tanda tangan. Tak sangka. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Apa khabar semua tu? Mesti tak sabar-sabar nak tengok kenapa kita dalam kedai buku ke ni. Tentunya anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot prasekolah. Sama-sama kita nak belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Nama saya Hanif Sean dan nak tahu kan siapa guru yang nak ajar kita hari ni? Jom sama-sama kita saksikan profil guru kita. Kita sudah saksikan profil guru penyampai kita hari ini. Tetapi sebelum saya kenalkan guru kita, tentunya bersama kita ada juga juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Azliana. Assalamualaikum Cikgu Azliana. Cikgu Azliana, suka baca buku cerita tak? Cikgu Azliana cakap sangat suka baca buku cerita tu. Baiklah. Tentunya bersama kita ialah Cikgu Alfian. Assalamualaikum Cikgu Alfian. Waalaikumsalam. Sihat Hanif? Alhamdulillah. Sihat betul hari ini Cikgu. Cikgu sihat tak? Terlebih sihat. Terlebih sihat. Seperti biasa, terlebih sihat. Terlebih sihat. Baik Cikgu, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu hari ini, apa yang Cikgu nak kongsi dengan kita yang kena mengena dengan saya datang membeli buku di awal tadi? Okey, terima kasih Hanif. Baiklah, apa yang akan kita pelajari dan fokuskan kepada murid-murid kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kemahiran membaca dan menulis. Sebab tu cikgu bawa Hanif dan juga murid-murid di rumah berada bersama-sama cikgu di kedai buku kepunyaan cikgu. Oh, di kedai buku kepunyaan cikgu. Di kedai ada buku. Buku juga yang cikgu sendiri tulis tadi. Buku yang cikgu Alfian sendiri tulis. Macam cikgu maklumkan kepada Hanif, cikgu sangat suka menulis buku. Cikgu suka membaca. Jadi cikgu sediakan buku untuk kita sama-sama baca. Saya suka tu cikgu. Okey Hanif, untuk makluman murid-murid juga, selain daripada buku, kita ada banyak lagi bahan bacaan yang boleh dibaca. Antaranya seperti komik, majalah, kemudian kita ada papan tanda yang boleh dibaca. Papan tanda pun sebagai salah satu bahan bacaan. Bahan bacaan. Surat khabar pun boleh ya, Surat cikgu? khabar. Lepas tu kita ada poster dan macam-macam lagi. Okey, untuk makluman Hanif dan juga murid-murid di rumah, bahan bacaan ini terbahagi kepada dua, iaitu bahan bacaan bercetak dan juga bahan bacaan elektronik. Bercetak dan elektronik. Okey, cikgu bagikan contoh bahan bacaan bercetak. Bahan bacaan bercetak ni maksudnya dia dicetak di atas permukaan kertas, plastik, aluminium atau apa-apa sahajalah. Contohnya buku. Kalau buku ni dicetak di atas permukaan kertas. Ya, kalau papan tanda kita nampak selamat datang ke Kuala Lumpur. Itu pun sebagai salah satu bahan bacaan. Okey, adanya dicetak di permukaan aluminium, kemudian plastik. Selain daripada tu kita ada label. Kalau kita beli makanan kan, kita beli minuman, dekat label tu kan ada tulisan kan. Itu namanya bahan bacaan. Oh, ada nutrisi, ada bahan kandungan. Ada panduan, ada namanya. Okey, untuk
bahan satu lagi tadi lah bahan elektronik. Elektronik ni contohnya dekat gadget. Okay, kita ada aplikasi, kita ada media sosial, kita ada blog yang kita baca dekat skrin, kita paparkan dekat TV dan sebagainya. Itu adalah bahan bacaan elektronik. Walau apa pun, sama ada bercetak ke, elektronik ke, yang penting adalah minat membaca. Betul cikgu, saya setuju tu. Kalau Hanif suka baca bahan seperti apa? Saya suka baca bahan bercetak cikgu. Bahan bercetak lebih puas kan, dapat pegang, dapat belik. Sebelum tidur kan cikgu, kita tengok betul-betul. Betul. Okay. Bahan bacaan bercetak kategori apa? Novel ke, komik ke, surat khabar ke, majalah ke? Novel cikgu. Novel. Baiklah cikgu, saya rasakan menarik betul seperti yang Cikgu Alfian sudah kongsikan tadi. Kita ada bahan bacaan yang bercetak, bahan bacaan elektronik, ya cikgu. Dan kalau bercetak tu macam-macam tempat kita ada rujukan. Betul cikgu. Baik, sekarang kita akan berehat sebentar. Saya pasti murid-murid kat rumah nak teruskan pembacaan dan pembelajaran kita hari ini. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Saya nak eja udang. Udang. U-D-A-N-G. Betul lah tu ejaan saya. Hai murid-murid. Saya tadi sedang mengeja udang ni. Saya nak tulis kat udang sini. Kenapa kita nak tulis udang, nak belajar ni? Sebenarnya bukan pasal udang. Anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM. Kita dalam slot prasekolah. Sama-sama kita belajar bahasa Melayu. Dan hari ni topik kita ialah bijak baca. Bersama saya ialah Cikgu Alfian tu. Sebentar nanti. Tapi jom sama-sama kita tulis lagi lah. Apa lagi binatang laut saya nak tulis? Ketam. Jom kita tulis ketam sama-sama nak. Ketam. K-I... Hanif buat apa tu? Cikgu, saya sedang nak menulis ni cikgu. Nak menulis? Binatang laut. Bagusnya. Ketam. T-A-M. Betul ke cikgu saya tulis ni? Okey, cikgu sangat puji Hanif rajin menulis. Okey, tapi hari ni cikgu nak bantu Hanif dan juga murid-murid untuk tulis dengan lebih kemas. Dengan lebih kemas, Dengan lebih kemas. Kita nak tulis ada peraturannya. Ada peraturan, Ada peraturannya. Sebabnya huruf-huruf ni telah pun disusun mengikut kategorinya sendiri. Okey, contoh kalau macam huruf yang bertiang. Huruf bertiang ni macam mana? Huruf bertiang. Huruf yang ada garisan panjang macam gini. Macam D cikgu. Macam D. T pun ada cikgu. T, D. Okey, kalau yang kat depan ni huruf itu adalah huruf B cikgu. B. Okey. Selain itu huruf apa lagi yang bertiang panjang? L. Okey. Seterusnya K. Ada tiang panjang. Huruf D pun ada tiang panjang cikgu. D, F, L dan sebagainya. Okey, selain daripada huruf yang bertiang panjang ni macam ni tadi, contoh lagi T dan sebagainya lah. Kita ada huruf bulat. Huruf bulat contohnya macam A. A. Saya terus pergi ke O cikgu. Betul, tepat sekali O. Okey. Lepas tu huruf yang di bawah garisan putus-putus ni dan ke bawah. Begitu. I. E. Pandai. U cikgu. U. A-E-I-O-U. Ya, itu huruf vokal. Okey, dan selain daripada huruf yang tiang panjang ataupun tiang tinggi, huruf bulat, satu lagi ialah huruf berekor. Huruf berekor di bawah garisan. Seperti huruf J. J. Lagi? G. Okey. Huruf apa lagi bawah? Huruf apa lagi ada ekor kat bawah ni? H-I-J. Ada ekor juga. M-N. Y. Y, pandai. Okey. Ni antara huruf-huruf yang berekor. Okey, jadi cikgu dah ajar asasnya kepada Hanif. Huruf-huruf yang berekor, bertiang tinggi dan huruf bulat.
Okey, jadi Hanif kena ingat bentuk-bentuk huruf ni untuk kita tulis dekat garisan yang dah disediakan. Okey, cikgu nak Hanif tulis mula perkataan ketam tu, tapi dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul. Tulis kemas-kemas. Ya, tulis kemas-kemas. Baik, saya akan cuba murid-murid kat rumah. Kita cuba sama-sama ya. Ketam. Kita ada tiang di situ. Okey, betul. K. Kita nampak dah kemas huruf K. Huruf bulatnya I. Huruf bulat tak boleh lebih daripada garisan putus-putus. Okey, cantum sikit. Minta maaf lah cikgu. Tak kemas sangat tu. Saya akan cuba lagi nanti. Kita cuba lagi lepas ni. T. Ada tiang di sini. Baik, saya minta maaf cikgu, hilang tiang saya tadi. Okey, tak apa. Tapi sepatutnya seperti itu dulu okey, betul. A. Okey. Saya akan cuba dengan lebih kemas lah cikgu. Tak apa, kita belajar. M. Ketam. Ketam. Okey, tapi kenapa yang kat tengah-tengah ni tak sampai bawah? Kena sampai bawah ke cikgu? Huruf M. Kita kena buat sampai ke bawah. Kena sampai bawah. Barulah kemas. Baik. Okey, yang ni kita kena pastikan dia bercantum lah. Cantum. Tak apalah cikgu. Okey, dah terlari sikit situ. Tak apa. Okey, kita cuba sekali lagi. Sekali lagi cikgu. Kita ambil perkataan lain pula. Udang lah. Udang. Saya akan cuba udang. Okey, tulis kat bawah. Saya tulis di sini cikgu ya. Udang mesti kemas sampai ke bawah. Mana yang patut. Betul. Kakinya. Kemas dah. Kemudian huruf D. Okey. Tiangnya tinggi. Huruf A dalam kategori huruf bulat. Okey. Kemudian N. Kena sampai bawah ni cikgu kan? Ya. Kemudian huruf G berekor. Berekor. Okey, kat mana letak ekornya? Saya kena turun daripada garisan ni lah. Muat tak? Muatlah sikit situ cikgu. Udang. Tepat sekali. Macam ni lah. Baru belajar sekejap tapi Hanif dah berjaya menunjukkan tulisan yang kemas. Saya pasti kawan-kawan saya kat rumah pun boleh buat macam ni. Betul. Kalau kita tengok perkataan udang ni, dia mengandungi huruf bulat, iaitu huruf U. Kemudian ada huruf yang bertiang, huruf D. Dan juga huruf yang mempunyai ekor, iaitu huruf G. Udang. Betul? Baik, betul cikgu. Apa lagi yang kita nak belajar ni cikgu? Buat satu lagi perkataan. Sama juga ada huruf ini saya kena huruf bulat dan juga huruf bertiang. Tapi pendek je perkataannya, iaitu ikan. Jom kita cuba sama-sama. Ikan. I-K-A-N. Betul. I-K-A-N. Titik dia dekat mana? Titik dekat sini cikgu. Okey, betul. K ada tiang. Betul. Kena dari sini. Cikgu maaf. Titik I saya hilang. Okey. Titik jangan pergi ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Jangan pergi ke mana-mana. Okey. Alah, terlajak sikit dia juga. Okey, tak apa. N. Ikan. Betul. Okey. Cuma bila kita dah tulis, kita kena pastikan ada jarak antara huruf-huruf kita supaya nampak kemas dan lebih mudah untuk dibaca. Terlalu rapat dia cikgu. Kalau boleh jangan terlalu rapat, bagi dia ruang sikit supaya kita dapat bezakan dan mudah untuk kenal pasti huruf-huruf yang kita gunakan. Baik cikgu ya. Sebab K dengan A saya pun terlalu rapat di situ. Okey, lepas tu huruf-huruf yang melibatkan garisan macam kita buat tegak lah. Okey, jangan sengit macam ni kan. Betul. Kita buat garisan tegak. Kita tak apa untuk di awalnya tak apa, kita cuba belajar buat perlahan-lahan dahulu. Okey, kalau huruf O bulat tu betul-betul bulat. Jangan bulat macam gini. Tergantung pula cikgu, tak kemas. Tak kemas kan? Mana yang lebih kuat? Yang ni atau yang ni? Saya rasa yang ini cikgu lagi kemas. Okey, jadi kita bagi senyuman untuk hasil yang cantik. Cikgu sangat menarik cikgu. Ada lagi yang cikgu ingin kongsi dengan kita? Okey, jadi dah alang-alang kita berpesan tadi kepada murid-murid, murid-murid yang suka menulis ni, kita latih supaya tulisan kita nampak jadi lebih kemas dan mudah untuk dibaca. Penting macam yang Hanif dah buat ni lah tadi. Ya, kadang-kadang bukan je kita suka membaca, kita nak juga
menulis, nak berkongsi cerita kita dengan orang lain, dengan kawan-kawan kan, mestilah nak kena kongsi dengan cara yang kemas dan cantik je cikgu. Cuba bayangkan, kita dah penat-penat buat kad ucapan untuk bagi dekat ibu bapa, dekat cikgu. Bila sampai cikgu tak boleh nak baca, ibu bapa tak faham apa benda ni. Jadi itulah. sia-sia. Betul tu cikgu ya. Sangat penting itulah. Baiklah, mesti kita nak belajar menulis lagi kan, macam-macam kita boleh tulis kat sekolah ya cikgu. Betul, macam-macam. Selain daripada huruf, kita boleh buat perkataan, kita boleh buat ayat, kita boleh buat kad ucapan dan macam-macam lagi. Baiklah cikgu, saya rasa sangat menarik cikgu. Sebenarnya kan kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan kita ini. Dah habis dah ke? Kita nak belajar lagi ni. Tapi cikgu, sebab kita dah kesuntukkan masa di situ, mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan apa yang sama-sama kita dah belajar hari ini. Okey, terima kasih Hanif untuk perhatian dan makluman murid-murid. Hari ini kita dah belajar macam-macam perkara. Kita dah membaca, kita dah menulis, kita dah dengar cerita dan pengajaran. Ada macam-macam yang kita dah pelajari. Jadi, gunakan apa yang telah kita pelajari ini untuk dimanfaatkan kepada diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Saya setuju tu cikgu. Kita nak kena baca banyak-banyak kan cikgu, kerana ilmu itu ilmu pelita hidup. Betul cikgu. Tak ada ilmu, gelaplah hidup kita. Gelaplah hidup kita. Dan saya pasti murid-murid di rumah nak terangkan lagi kehidupan mereka dengan ilmu, nak belajar dengan lebih lanjut ni cikgu. Kat manakah bahan rujukan mereka boleh cari? Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, dekat mana cikgu? Murid-murid jangan risau, sebab kita ada sediakan pelantar D5 KPM untuk dapatkan lebih banyak maklumat. Pelantar 5 KPM yang ada pautan di kaca TV anda sekarang tu, dan tentunya kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita hari ini, iaitu Cikgu Alfian. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Alfian bersama kami hari ini, dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Azliana. Terima kasih Cikgu Azliana. Pada murid-murid di rumah, saya pasti banyak anda belajar hari ini. Terus bersama kami di Didik TV KPM tau. Banyak lagi ilmu yang kita nak kongsi. Nama saya Hanif Sean. Nanti insya-Allah kita jumpa lagi, kita belajar sama-sama Bye semua. Bye. Jom Hanif, cikgu nak bagi Hanif buku. Buku apa ni cikgu? Assalamualaikum. Nama saya Nur Amna binti Muhammad Amin. Hobi saya baca buku. Ini buku saya. Tajuk